Susulan gelombang haba tahap 2 di daerah Pokok Sena, Kedah, orang ramai lebih berhati-hati untuk keluar beli barangan keperluan terutama cuaca panas. Situasi lah ni memang amat panas betul-betul lah kata. Bagi saya lah kan dengan keadaan cuaca lah musim puasa kan. Kalau kita duduk pun tak selesa lah dengan keadaan panas lah. Situasi ikut masa. Kalau boleh bagi lah. Tapi dengan lah ni keadaan pun kita elak waktu mana pun memang panas lah. Buka puasa rumah ke atau buka luar ke? Macam mana ke? Buka puasa kat rumah. Iftar ni kita akan buka dekat rumah lah. Tak banyaklah buka dekat luar ni takut. Sebab lah pun cuaca petang tu pun hangat jugalah. Sebab lah darjah Celsius kita dekat orang kata Kedah ni pun nak dekat dengan 39 lah. Kehangatan dia tu lah. Niaga ni memanglah panas. Kampung pun panas kan. Kalau kita duduk dalam rumah pun lagi panas. Kalau kita tak ada aircon ke apa ke. Kalau kita macam orang susah lah. Macam P40 tu. Memang subah orang kata. Susah lah orang kata. Rakyat Pulau Pinang diminta untuk kurangkan penggunaan air sebanyak 10%. Ia selepas rekod penggunaan air di negeri berkenaan mencecah 927 liter sehari semalam berbanding 877 liter tahun lalu. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, K. Padmanathan, pihaknya sedaya upaya menyediakan bekalan air secukupnya kepada penduduk, namun penggunaan berlebihan menjejaskan bekalan air di beberapa kawasan. Antara kawasan terjejas di daerah Barat Daya dan seberang Perai Selatan seperti yang dilaporkan pada Sabtu lalu. Tambahnya, kenaikan mendadak terutamanya dalam situasi kekurangan air seperti di Pulau Pinang adalah tindakan tidak bijak dan tidak mampan. Beliau turut maklumkan pihaknya giat laksana pengabstrakan air mentah dari sungai-sungai muda setiap hari bagi memenuhi permintaan keperluan penduduk negeri berkenaan. Loji rawatan air LRA Bukit Pinang di Alustar kini beroperasi sepenuhnya menggunakan bekalan elektrik sedia ada tanpa menggunakan genset. Ia selepas kerja-kerja penggantian kabel dan transformer yang mengalami kerosakan di LRA Bukit Pinang siap dilaksanakan sepenuhnya awal pagi tadi. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus memantau proses pemilihan bekalan air. Ia bagi memastikan pengguna yang terkesan menerima bekalan air secepat mungkin. Sabtu lalu, operasi LRA Bukit Pinang terpaksa dihenti tugas kecemasan berikutan masalah sistem elektrikal dalaman Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada. Susulan itu, bekalan elektrik sementara genset terpaksa digunakan bagi membolehkan loji berkenaan beroperasi. Masalah itu menyebabkan 61,153 akaun pengguna di beberapa kawasan daerah Kota Star mengalami gangguan bekalan air sejak 2 hari lalu. Seorang lelaki dihukum penjara selama 15 hari dan denda RM3,500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam. Tertuduh Muhammad Amirul Azmi Muhammad Akhir, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zulhilmi Latif pagi tadi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh melakukan perbuatan itu terhadap pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Alustar MBAS, Baidu Azaman Aziz ketika menjalankan tugas. Kesalahan itu dilakukan pada 11.38 malam di kawasan dataran Alustar, Lebuh Raya Darul Aman pada 14 Mac lalu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nasruna Anha Nordin, manakala tertuduh diwakili Peguam Zuriah Muhammad Nordin. Magistrate Muhammad Zulhilmi turut mengarahkan tertuduh di penjara selama 8 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda yang dikenakan. Terdahulu tular di media sosial, beberapa individu disyaki peniaga cuba menghalang penguatkuasa MBAS daripada menjalankan tugas di dataran Medan Bandar Alustar. Seramai 20 orang masyarakat orang asli di Tapah, Perak berjaya menamatkan kursus jangka pendek menerusi program permekasaan orang asli di bawah program latihan teknikal dan vokasional TVET orang asli. Kursus selama 8 hari itu memfokuskan kepada latihan kemahiran kepada komuniti orang asli dalam membina sesebuah perniagaan.
Ia inisiatif Kerajaan Perak untuk menaik taraf kehidupan masyarakat itu dalam bidang ekonomi. Dan program ini sungguh bermakna dan akan diteruskan. Kita akan gunakan peserta ini untuk mengadakan program di tempat-tempat lain. Dan one of the topic will be on train the trainers. Tapi mereka dah dapat latihan, mereka harus membantu untuk melatih anak-anak orang asal yang lain. Belanjawan Perak 2024 memperuntukkan sejumlah RM5.5 juta kepada program TVET termasuk latihan TVET kepada masyarakat orang asli. Lebih 40 program dilaksana UMNO Kanga sepanjang Ramadan ini melibatkan kawasan-kawasan DUN di bawah Parlimen Kanga. Program dengan kerjasama Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan serta penduduk setempat. Menurut Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, program yang disusun melibatkan pelbagai peringkat usia. Antara programnya kelas mengaji Al-Quran, bubur kanji, program singgah sahur, program santuni anak yatim dan ziarah Bella Care. Program-program kemasyarakatan yang seperti ini yang kita teruskan sepanjang Ramadan Al-Mubarak dan lebih menggembirakan kita penglibatan banyak pihak berperingkat, bukan soal ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parti politik saja, tetapi bahkan membabitkan orang awam. Contohnya hari ini kita buat dua proyek besar. Macam itulah. Dia punya harga kerja rendah aja seronok. Beliau ditemui pada program Air Kanji DUN Kuala Perlis yang menyediakan 800 pek bubur kanji untuk diagihkan kepada penduduk setempat. Bagi santuni keluarga asnaf sempena Ramadan, UMNO Kanga turut menganjur program singgah sahur di setiap DUN di bawah Parlimen Kanga. Menurut Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, kepimpinan parti itu akan bersama penduduk untuk bersahur bersama dan juadah juga disediakan. Justru, keluarga asnaf terlibat tidak perlu menyediakan makanan sahur sambil kehadiran mereka dapat menceriakan lagi suasana sambutan bulan Ramadan. Datuk Dr. Fatul kata program ini antara banyak lagi pendekatan yang dilaksana UMNO Kanga bagi menyantuni komuniti setempat, khususnya golongan asnaf sepanjang bulan mulia itu. Keceriaan jelas terpancar pada wajah 6 orang anak yatim apabila dibawa membeli baju raya bersama Majlis Hal Ehwal Wanita dan Keluarga UMNO Hawa. Kesemua anak yatim mewakili 3 kawasan parlimen iaitu Kanga, Arau dan Padang Besar diberikan kebebasan untuk memilih pakaian hari raya yang diingini. Pengerusi Hawa Perlis, Azihani Ali berkata usaha ini bagi menceriakan anak-anak yatim di samping berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan untuk menyambut Aidilfitri tahun ini. Setiap anak yatim diperuntukkan sebanyak RM100 untuk membeli pakaian baharu. Lebih ramai lagi anak yatim dan asnaf di seluruh Perlis akan dibantu untuk mendapatkan keperluan Aidilfitri.